Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Korang tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ilmu maki dan juga ilmu madani? Apa ilmu maki dan ilmu madani ni? Kalau korang nak tahu apa yang dimaksudkan dengan ilmu maki dan ilmu madani ni, kami akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan dua ilmu tersebut. Korang tahu tak? Terdapat banyak perbezaan untuk menentukan sama ada ianya ayat makiyah ataupun ayat madaniyah. Sebahagian para ulama berbeza pendapat untuk menentukan sama ada ayat dan surah yang diturunkan di kota Mekah dan ayat yang diturunkan di kota Madinah, sehingga mereka ni para ulama mendefinisikan makiyah dan juga madaniyah kepada tiga bahagian. Yang pertama, berdasarkan tempat. Makiyah merupakan ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, Arafah, Hudaybiyah dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah merupakan ayat yang diturunkan di Madinah dan juga sekitarnya, seperti ayat yang diturunkan di Badar, Uhud dan lain-lain. Pendapat golongan ini ni dikira tidak tepat kerana ianya tidak jamik manik, iaitu tidak meliputi dan tidak menyeluruh. Hal ini kerana ada juga ayat yang tak diturunkan di Madinah. Contohnya, ada ayat yang diturunkan sewaktu Nabi bermusafir, ketika Nabi berada di Tabuk dan sebagainya. Yang kedua pula, berdasarkan tumpuan penurunan. Pendapat ulama yang lain pula mengatakan ayat serta surah yang diturunkan dengan tumpuan atau khitab kepada penduduk Mekah dikatakan ayat maki, manakala ayat dan surah yang ditunjukkan atau khitab kepada penduduk Madinah pula dikatakan ayat madani. Dalam erti kata lain, pendapat ini dinilai dari sudut tumpuan penurunan dan juga tujuan arahnya. Ayat khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Mekah dikatakan ayat maki, dan ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah dinamakan sebagai ayat madani. Seterusnya, yang ketiga, berdasarkan masa. Terdapat ulama yang mengatakan surah dan ayat yang diturunkan sebelum hijrah ini dinamakan ayat maki, manakala surah serta ayat yang diturunkan selepas hijrah pula dinamakan ayat madani. Mengikut pendapat di atas, penumpuan kepada masa ini meliputi ayat yang diturunkan di Mekah dan juga Madinah, asalkan berlaku sebelum hijrah tetap dinamakan sebagai ayat maki. Manakala ayat yang diturunkan selepas hijrah tak mengira tempat, baik di Mekah ataupun Madinah atau di mana sahaja, asalkan selepas hijrah tetap dikira sebagai ayat madani. Pendapat golongan ini merupakan pendapat yang masyhur dan juga pendapat yang diiktiraf oleh kebanyakan ataupun jumhur ulama, kerana ianya dikira tepat dengan merangkumi ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu reka bentuk terhadap analisis dokumen. Segala dokumen telah dianalisis melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk kajian. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti definisi sebenar maki dan madani, mengetahui sejarah kemunculan ayat maki dan madani, seterusnya mengenal pasti sama ada ayat tersebut adalah ayat makiyah atau madaniyah. Sejarah penentuan ilmu makiyah dan madaniyah. Ilmu berkaitan dengan ulum Quran semakin berkembang dari semasa ke semasa, secara teori maupun praktikal. Contohnya dalam memahami ilmu makiyah dan madaniyah tidak terlepas dari pelbagai kajian yang berkaitan dengan kaedahnya. Pengajian ayat dan surah makiyah dan madaniyah ditentukan oleh kaedah penentuan kategori makiyah dan madaniyah secara simai nakli, iaitu kajian hadis dan kias ijtihad. Kajian tentang benda dan waktu turunnya ayat dan surah. Dalam satu surah terkandung beberapa ayat, iaitu madaniyah dan makiyah. Kajian ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan ayat atau surah makiyah dan madaniyah ini perlu diperkembangkan dengan kaedah agar kekal seiring dengan perkembangan zaman dan isu agama yang berkaitan. Seterusnya, untuk pengelasan ayat makiyah dan madaniyah, ulama membahagikan ayat Al-Quran kepada 4 pembahagian. Yang pertama, surah-surah makiyah murni, iaitu surah-surah makiyah dan seluruh ayatnya berstatus makiyah dan tak ada satu pun yang madaniyah. Yang kedua, surah-surah madaniyah murni, iaitu surah-surah yang mengandungi ayat-ayat madaniyah.
yang keseluruhan ayatnya berstatus madaniyah dan tidak ada satu pun berstatus makiyah. Yang ketiga adalah surah-surah makiyah yang berisi ayat-ayat madaniyah. Surah-surah ini kebanyakan ayatnya adalah berstatus makiyah. Namun di dalamnya terdapat juga beberapa ayat yang berstatus madaniyah. Yang keempat pula, surah-surah madaniyah yang berisi ayat-ayat makiyah. Di dalam surah-surah ini kebanyakannya adalah ayat-ayat yang berstatus madaniyah, sehingga status surah-surah ini digelar sebagai madaniyah. Namun di dalamnya terdapat juga sedikit ayat yang berstatus makiyah. Seterusnya mari kita lihat kepada ciri-ciri ayat makiyah. Ayat makiyah ada banyak ciri-ciri. Antara ciri-ciri yang boleh kita kenal pasti adalah terdapat seruan tentang akidah, seperti seruan untuk beriman kepada Allah, hari akhirat, hari pembalasan, dan di dalamnya juga menceritakan tentang ciri-ciri penghuni syurga dan neraka. Yang kedua adalah seruan untuk berbuat baik dan berpegang pada akhlak. Okey. Di dalam ayat-ayat makiyah terdapat seruan untuk sentiasa berbuat baik, berakhlak baik sesama manusia. Yang ketiga, terdapat bantahan dan penegasan tentang kebatilan akidah kaum musyrik. Di dalam ayat-ayat ini ada jelaskan tentang betapa jahilnya ataupun betapa kejinya akidah orang-orang musyrik. Yang seterusnya terdapat kalimah ya ayyuhan nas, maksudnya wahai manusia. Dan secara umumnya ayat-ayat ataupun surah makiyah ini ciri-cirinya adalah ayatnya berbentuk pendek-pendek. Maksudnya tak panjang lah. Seterusnya di dalam ayat-ayat ataupun surah-surah makiyah ada menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan kaum-kaum terdahulu. Akhir sekali, surah-surah ataupun ayat-ayat makiyah ini biasanya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, ha mim dan sebagainya. Tadi kita dah lihat pada ciri-ciri surah makiyah. Kita teruskan kepada ciri-ciri surah madaniyah. Yang pertama, terdapat kalimat ataupun perkataan yang menyebut wahai orang-orang beriman ataupun orang-orang beriman pada setiap ayat. Yang kedua, menceritakan tentang golongan orang-orang munafik kecuali pada surah Al-Ankabut. Yang ketiga, menyebut tentang bantahan terhadap ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah tentang kejahilan mereka, keingkaran mereka dan sebagainya. Yang keempat, di dalamnya terdapat hukum-hukum tentang faraid, hudud, qisas, jihad dan sebagainya. Yang kelima, ayat-ayat surah madaniyah ini dikenali sebagai ayat yang panjang. Maksudnya bukan ayat yang ringkas-ringkas atau pendek-pendek. Yang seterusnya ada menyebutkan tentang hukum syarak seperti hukum ibadah, muamalah, al-ahwal, maksudnya perkara-perkara berkenaan dengan situasi-situasi, maslahat, akhlak dan sebagainya. Seterusnya, terdapat ayat yang menyebut tentang sebutan jihad, keizinan berperang, keperluan berperang dan hukum-hukumnya. Alhamdulillah, sampai sini saja pembentakan kami. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu semestinya daripada kelemahan diri kami sendiri. Terima kasih dan keladi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.